1, 2, 3. Jangan kacau aku lagi. Nanti aku lapor kau buat tuntutan gaji berniat jahat. Cepat pergi, sis. Pergi. Tengok apa? Pergi kerja. Pergi. Siapa buat tuntutan gaji berniat jahat? Aku cuma nak ambil balik gaji aku yang tertunggak. Penipu. Aku bagi tahu kau. Kalau satu hari nanti, aku jadi mandor tapak, aku takkan tunda gaji pekerja aku. 1 sen pun. Dan aku akan bayar 5 perlindungan dan 1 dana perumahan untuk mereka, serta sediakan makan dan tempat tinggal. Aku akan pastikan mereka cari duit dengan cara yang berhormat. Terdeteksi kemarahan hos yang kuat dan tekad untuk ubah suai industri. Tahniah, hos. Sistem mandur berhati nurani telah diaktifkan. Sis, abang sistem, Betul. Si sistem akan bantu hos berubah jadi mandur tapak terunggul. mandor tapak terunggul. Kalau macam tu aku boleh jadi kaya, kan? Sistem sediakan dana operasi syarikat RM650,000. RM650,000. Maaf, hos. Tabung operasi syarikat hanya untuk kebajikan pekerja, gaji, penginapan, makanan dan sebagainya. Hos tak boleh guna untuk diri sendiri. Ah? Maksudnya, aku masih tak ada duit langsung? Pergi cari orang lain. Hos, tunggu dulu. Setiap kali hos ambil seorang pekerja, hos dapat hadiah RM3,250. Betul ke? Mestilah betul. Lebih pasti daripada mutiara. Seorang RM3,250. 10 orang RM32,500. 1,000 orang maknanya RM500,000. Aku nak kaya. Aduh, Janganlah terlalu teruja, hos. Nanti pinggang terselio. abang sistem, beritahu aku, misi utama apa? Misi utama, ambil pekerja. Baik. Kerja mandor tapak ini, aku terima. Wei. Cari pekerja. Makan dan penginapan disediakan. Gaji dibayar harian. Semua kerja diterima. Lelaki perempuan tak kisah. Wah, Farid Iskandar. Bukankah awak semalam baru dibuang keluar? Hari ini dah jadi mandur tapak pula? Awak ni gaji bayar harian lagi. Betul ke tipu ni? Mestilah betul, tengoklah. Tu t'es fait virer hier. Berani betul kau. Berani datang sini nak ambil pekerja. Dengar sini semua. Dia ni penipu. Dia juga langgar peraturan. Saya dah pecat dia. Jangan sesekali percaya dia. Awak, Betul. Dia ni papa kedana. Jangan-jangan nak tipu kita kerja percuma. alamak, bukan. Jangan pergi. Jangan pergi. Pak, Aduh. Saudara, tengok sini, kami bayar gaji harian. Abang, apa saja kami boleh buat? Apa pun boleh. Jangan pergi. Ini... Abang sistem, kau ni tipu aku ke? Tengoklah, aku dah jerit lama. Tak ada siapa nak tanda pun. Ting. Amaran kecemasan. Hos boleh ambil pekerja yang langsung tidak dipedulikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang ditolak oleh mandur tapak, diberhentikan kerja, golongan tua, lemah, sakit, orang kurang upaya dan wanita. Awal-awal lagi cakap lah. Abang tolonglah bagi peluang. pergi... Abang ambil aku kerja lah. Abang... Ting, mengesan bakat yang tiada orang nak jika hos berjaya mengambil hadiah RM3,250. Wanita ini, mesti aku ambil. Maaf ya. Ibu yang tak pandai. Nanti ibu belikan pau kukus. Kakak juga cari kerja kan? Ya. Tapi bawa anak kat tapak bina ni, susah nak cari kerja kan? Mister. Macam ni lah. Ikut saya kerja. Betul ke? Ting, sistem boleh kenal pasti tahap bakat pekerja. Mengikut tahap 1 hingga 10 berdasarkan kemampuan, bakat bertaraf bintang tinggi akan cipta lebih nilai untuk pasukan anda. Mengesan bakat tahap 1. Nama, Surya Nawal, umur 30 tahun. Taraf bintang 1, ciri khas tiada, kemahiran tiada. Tak ada kemahiran langsung? Maknanya tak pandai apa-apalah.
Saya boleh menjaga bahan binaan. Saya boleh jaga malam juga. Saya boleh buat semua. Macam mana boleh? Saya dah agak tak boleh. Alamak. Maksud saya, anak ini masih kecil lagi. Malam nanti pasti nak cari ibu kan? Aduh, sebab itulah. Mana boleh awak jaga malam? Betul awak nak ambil saya? Mister. Baguslah. Saya bawa anak sorang-sorang, cari kerja setengah bulan, pun tak jumpa. Kami dah lama tak kenyang makan. Anak ikut saya terlalu sengsara. Macam ni. Saya bagi awak gaji sebulan RM3,250, okey? 3,250? Janganlah rasa sikit. Sini saya akan bayar 5 perlindungan dan 1 dana perumahan untuk awak. Lagipun syarikat kami sediakan makan dan tempat tinggal. Terima kasih. You memang orang yang sangat baik. Buat apa ni? Kalau dah setuju macam tu, awak bawa anak balik dulu. Lepas tu saya bawa awak tengok asrama pekerja kita. Jangan risau, saya pasti kerja bersungguh. Ding. Tahniah hos. Berjaya mengambil seorang bakat tahap 1. Dapat ganjaran RM3,250. Ini, betul ke saya boleh tinggal sini? Sudah tentu, saya dah kata, syarikat kita ni sediakan tempat tinggal. Nah, kat bilik rumah awak. Rumah ni lebih bagus dari rumah saya. Rasa macam mimpi pula. Bos, terlalu baik pada saya. Saya mesti kerja kuat. Cakaplah bos, apa kerja saya? Saya ni, walaupun miskin, tapi tak suka ambil kesempatan. Kerja yang bos beri, saya pasti buat elok. Tak payah tergesa-gesa. Kamu tanggalkan baju dulu. Bos, apa yang bos nak buat? Alamak. Maksud saya, baju yang kamu pakai ni sudah lama. Nah, ni baju baru syarikat kita. Cubalah pakai. Oh, terima kasih bos. Saya pakai sekarang. Bos, macam mana? Memang betul orang bergantung pada pakaian. Cantiknya. Bos? Tak teruklah. Ding. Tahniah hos. Dapat nilai kebahagiaan Suria Nawal. Tambah 100. Nilai kebahagiaan. Apabila pekerja rasa gembira, semasa bekerja, hos akan dapat nilai kebahagiaan mereka. Nilai kebahagiaan boleh tukar peluang cabutan bertuah dan juga syarat wajib untuk peniktarafan syarikat. Bagus. Sekarang dah ada pekerja. Seterusnya buat apa? Bodoh. Apa lagi yang korang boleh buat? Hos, apa yang kamu fikirkan? Sudah tentu cari lebih ramai pekerja. Betul juga. Sedapnya ini. Hidangan sampingan kedai ini memang sedap. Untuk kamu. Wah, makan apa tu? Nak tambah aplikasi sembang hijau? Abang ajak kamu minum. Tak nak. Tambahlah. Ahem. Tak apa, makanlah perlahan-lahan. Terima kasih.
Bagaimana kalau kita pilih kedai ini? Duduk sini. Oh ya Surya. Awak ada kenal sesiapa tak? Orang yang langsung tidak dipedulikan pun tak apa. Ha? Maksudnya orang yang tak berguna? Saya baru sampai bandar ni beberapa hari je. Tak ada kerja pun, tak kenal ramai orang. Oh. Tak apa, lain kali tolong. Perhatikanlah untuk saya. Tengok, syarikat kita ni banyak allowance. 5 perlindungan dan 1 dana perumahan. Makan dan tempat tinggal disediakan. I-bonus je finjian. Kalau jumpa orang yang sesuai, tolong perhatikan untuk saya. Alangkah baiknya kalau saya jumpa awak awal-awal. Saya ada sepupu lelaki lebih muda. Dulu muda, buat sedikit kesilapan. Lepas keluar, cuba cari kerja di tempat bina beberapa kali, tapi tak ada yang nak. Akhirnya balik kampung buat kerja kebun. Sayangnya. Alamak. Orang sesat yang kembali ke jalan benar memang tak ternilai. Lain kali jumpa dia, suruh dia kerja dengan saya. Bos. Abang. Awak ini... Saya Haris Zulkifli. Ni hadiah pertemuan pertama. Sayalah orang yang awak cari itu, si perantau yang kembali ke jalan benar. Apa? Saya dengar semua percakapan tadi. Iwak ambil pekerja tak ada syarat, makan dan tempat tinggal disediakan. 5 perlindungan dan 1 dana perumahan. Ada bonus akhir tahun. Betul. Tak ada orang nak saya, ambil saya lah. Ha? Awak tak nak ambil saya? Jadi apa awak nak buat? Abang. Bangun dulu. Bukan itu. Yang penting, itu... Ya. Awak rasa saya tak ikhlas? Saya habiskan semua ini. Kalau awak tak nak saya lagi, maknanya awak tak hargai saya. Abang Haris ya, itu. Awak duduk dulu. Duduk, kita bincang perlahan-lahan. Itu... Abang Haris, you kerja di sini pun dah okey. Kenapa nak ikut saya pula? Allah. Dulu saya muda, panas baran. Masuk dalam sekejap. Akhirnya tak ada orang nak ambil saya. Cuma boleh tolong kawan di sini. Buat sementara waktu saja. Oh. Tolong kawan ya. Hish. Abang Haris, saya nak tanya. Kalau tak keberatan, dulu awak buat salah apa? Jangan takut. Saya masuk sebab berani tampil menegakkan keadilan. Waktu itu terburu-buru saja. Aduh. Bos. Dia berani tampil menegakkan keadilan tapi dituduh pula. Kasihan sungguh. Abang sistem, awak rasa macam mana? Maaf, pengambilan pekerja tugas hos. Sistem tak campur tangan. Baguslah kau, abang sistem. Takut nak tanggungjawab ya? Jangan takut. Saya dah ubah sifat terburu-buru saya. Asalkan awak nak ambil saya. Saya tak akan cari pasal. Bos. Bagaimana kalau kita tolong dia? Dengan kemahirannya, dia boleh jadi chef kantin pekerja kita. Abang Haris, boleh awak janji tak akan bertindak gegabah lagi? Saya Haris Zulkifli bersumpah, kalau saya gegabah gaduh atau buli orang lagi, akhirnya macam botol ini. Wah! Memang orang yang garang. Kalau saya ambil dia, siapa lagi berani buli saya? Kalau awak berdua masih tak percaya, saya boleh... Saya ambil. Saya ambil dia. Abang Haris, awak ikut saya kerja dari sekarang. Lepas ini, awak bertanggungjawab untuk kantin pekerja syarikat, pembelian bahan masakan dan air elektrik dengan gas. Semua saya tanggung. Gaji bulanan untuk dia. Untuk iwak RM5,200. 5,200? Betul ke? Mister, Janji itu. Bos, saya habiskan. Awak ikut suka. Ding. Tahniah, hos berjaya merekrut seorang pekerja. Nama, Haris Zulkifli. Umur, 35 tahun. Taraf bintang, 3. Ciri khas, si kuat. Kemahiran, memasak tahap 3. Hos dapat bonus RM3,250. Bonus terkumpul, RM6,500. merekrut pekerja. Makan dan tempat tinggal disediakan, 5 perlindungan dan 1 dana perumahan. Merekrut pekerja. Semua datang tengok. Jom tengok. Jom pergi tengok. Farid Iskandar, awak memang ada kebolehan. Boleh tipu seorang sampah. Ikut awak. Siapa sampah?
Abang Haris, jangan peduli dia. Kita terus cari pekerja. Mau kerja, mau kerja. Bos kami bukan penipu. Gaji aku RM8,500. Masuk hari itu juga. Tengoklah. Betul RM8,500. Dia pun boleh dapat gaji sebanyak itu. Kalau aku pergi, boleh dapat lagi banyak. Kawan-kawan, Kamal Firdaus ni, dia banyak hutang gaji korang kan? Ya, Hari ini siapa kerja dengan aku dan tanda tangan kontrak yang korang pegang ni, berapapun dia hutang, aku bayar ganti. ada ke benda baik macam ni? Mestilah betul. Aku nak tanda. Aku nak. Aku pun nak. Aku pun nak. Nak. Mari. Fikir betul-betul syarikat tak guna dia ni. Tak tahan 3 hari pun. Siapa pernah pergi kerja kat sana, tapak kami langsung tak akan ambil. Tak nak dah. Buat tengoklah nanti. Korang mesti menyesal. Awak ni nak lawan aku belum cukup matang. Tak guna. Awak tunggu saja. Abang Haris. Pak Cik, awak pun nak cari kerja ke? Saya kerja di tapak sana. Dia kata saya dah tua, buang saya. Gaji 3 bulan pun tak bayar lagi. Dengar kat sini ada kerja, boleh bayar hutang lama juga. Ya, betul. Tepat sekali. Pak Cik, awak mesti percaya saya. Bos kami memang boleh harap. Dia hutang saya RM4,875. Sekarang awak boleh bayar ke? Mestilah boleh. Pak Cik bagi tahu nombor kad anda sekarang. Silakan pindah duit sekarang. Kita lepas terima duit, baru tanda kontrak, okey? Baik. Nombor kad saya ialah 622-848. Akaun anda telah terima RM3,250. Silakan tanda, saya tanda. Tahniah hos, dapat bakat tahap 1. Nama, Razak Hakim. Umur, 58. Ciri khas, tiada. Kemahiran, tersembunyi. Hos dapat bonus RM3,250. Bonus terkumpul semasa RM6,500. Apa kemahiran tersembunyi itu? Tak apalah, jangan peduli. Pak Cik begini, saya akan bagi gaji RM5,000 sebulan. Tapi ada 5 perlindungan dan 1 dana perumahan. Makan dan tempat tinggal pun disediakan. Terima kasih, bos. Ayah. Ini anak saya. Ijazah sarjana muda. Selepas graduasi, tak dapat kerja lagi. Apa pendapat tuan? Ijazah sarjana muda? Kenapa tak dapat kerja? Bos, saya ambil bahasa minoriti. Bahasa Moravia. Tak ada yang nak ambil saya? Bagus. Baguslah tak ada yang nak. Tak ada yang nak, saya nak. Bos, syarikat kita ada perniagaan. Dengan negara beruang ke? Alamak, jangan cakap pasal negara beruang. Nanti, walaupun apa-apa negara pun, negara beruang, negara elara, negara fantara, nanti semuanya ada. Perniagaan syarikat kita. Mari tanda kontrak. Terbaik, terima kasih bos. Saya pasti akan berusaha keras. Bawa syarikat kita ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Cepat tanda. Ya. Tahniah hos, dapat bakat tahap 2. Nama, Danish Hakim. Umur, 22. Ciri khas, seni berbahasa. Kemahiran, komunikasi tahap 2. Hos dapat bonus RM3,250. Jumlah bonus terkini RM13,000. Cuba masakan Abang Haris ni. Ini kemakanan pekerja? Macam sambut tahun baru? Makanan ni terlalu sedap. Betul untuk kita makan? Mulai sekarang, ini jadi standard makanan pekerja kita. Dikesan ramai pekerja, nilai kebahagiaan melonjak. Dapat nilai kebahagiaan pekerja, tambah 400. Jumlah nilai kebahagiaan capai 500. Orang yang bos ambil ni nampak macam bukan pekerja pejabat pun. Mungkin mereka jual bakat hebat yang menyembunyikan kebolehan. Bos, betul ke? Syarikat kita buat apa sebenarnya? Ya, bos. Saya pun nak tanya. Syarikat kita ni buat apa? Ya, Syarikat kita, orang dahulu berkata, orang yang mau capai perkara besar mesti dahulu merekrut orang
Pasukan yang kuat dan lengkap barulah bila syarat cukup, segalanya berjaya. Merekrut orang. Kebetulan, aku ada kawan-kawan. Boleh pandu, boleh baiki mesin, tapi tak ada orang nak... Betul. Abang Haris, dulu awak buat apa? Macam mana ada ramai kawan? Bakat peringkat tinggi terbuka. Maklumat tersembunyi. Nama, Haris Zulkifli. Umur, 35. Taraf, 8. Ciri khas, jago licik yang perkasa. Kemahiran, pengurusan pasukan tahap 10. Kemahiran, rundingan buruh tahap 10. Kemahiran, pengendalian krisis tahap 9. Legenda emas. Abang Haris, ada berapa orang kau punya? Saya nak ambil semua. Semua? Baik, saya telefon sekarang. Panggil semua datang. Baiklah. Halo? Nak sampai dah. Mereka ni orang macam mana? Abang Haris. Abang Haris ada apa? Dia cari gaduh ke? Jangan merepek. Ni bos saya, Farid Iskandar. Mulai sekarang kita kerja dengan dia. Cari duit bersih. Abang Haris, kau tak silap ke? Budak ni kulit halus. Kau nak kami kerja untuk dia? Diam semua. Tuan Farid penolong saya. Siapa berani kurang ajar? Bos, tengoklah mereka. Tunjuk kemahiran masing-masing. Bos tadi maaf. Saya salah. Saya boleh pecah batu di dada. Nanti bos tak suka siapa-siapa cakap dengan saya. Saya tahan lasak kena pukul. Kepakaran. Bos, saya boleh belah 10 keping papan kayu. Pandai sangat pukul orang. Kau pandai pukul orang? Kau juga tahan kena pukul? Ini kemahiran apa? Kamu semua buat apa? Bos tanya kemahiran. Kamu tunjuk macam ni? Bukan kau suruh ke? Hebat. Sungguh hebat. Abang Haris, semua adik-beradik kita, aku nak ambil semua. Ucap selamat datang pada tuan-tuan. Selamat datang, Tuan. Selamat datang adik-beradik, semua baik-baik. Tahniah hos dapat pekerja. Nilai kebahagiaan tambah 600. Jumlah nilai kebahagiaan 1.100. Dapat satu peluang cabutan bertuah. Nak cabut? Cabut. Tahniah hos. Dapat pusat beli belah timur bandar. Hak guna percuma selama 10 tahun. Abang sistem, kau betul-betul bagi habis-habisan ya. Pusat beli belah pun ada. Memanglah. Sila hos teruskan usaha. Buat besar dan kuatkan. Itu Surya, kontrak. Baik. Semua nanti tanda tangan kontrak. Lepas ni ikut aku je. Jom tengok kontrak. Faedah dan imbuhan ni bagus ya. Dibayar 5 perlindungan dan 1 dana perumahan untuk kita. Makan dan tinggal disediakan. Memanglah terbaik. Tahniah hos dapat bonus. RM3,250. Jumlah bonus terkini RM5,000. Jangan terlalu gembira dulu. Sistem dah hantar duit. Akaun anda telah diterima RM3,250. Akaun anda telah diterima RM3,250. Tengok ni. Cepat tengok. Betul-betul dah masuk. Cepat sangat. Baguslah. Bos. Jadi aku sebenarnya nak buat apa? Tak payah risau. Malam ni kita makan dulu. Esok, aku bawa korang pergi tengok pusat beli belah kita. Baik. Bos, ini bangunan terbengkalai kan? Dah 10 tahun di sebelah sini, tak pernah maju pun. Teruk ke? Teruklah. Percaya tak? Tak lama lagi, saya akan jadikan tempat ini tempat idaman yang orang sanggup berebut-rebut nak masuk. Abang Zulkifli, dulu kawan-kawan saudara ni rangkaian kenalan luas kan? Mestilah. Kami semua ni, orang dari segala lapisan pun kenal. Sama ada runcit, hiburan atau makanan dan minuman, siapa nak buka kedai, mesti kami boleh cari. Kawan-kawan datang sini. Saya nak bagi satu tugas kecil. Kamu semua pergi cari tauke dari pelbagai industri yang kamu kenal. Cakap dengan mereka, pesaing syarikat mereka. Nak buka cawangan sini, nak ambil perniagaan mereka. Bos.
Setiap tawaran yang berjaya, RM6,500 tiada had maksimum. Pasti siapkan tugas. Abang Haris, kamu bawa kawan-kawan, uruskan pengambilan penyewa niaga. Nanti, setiap yang berjaya, saya bagi kamu 50% komisen. Terima kasih, bos. Jom, pergi kerja. Semangat kawan-kawan. Saya ni semakin kagum dengan bos. Penjajah yang ada hubungan persaingan. Dengar pesaing nak buka kedai, pasti ikut sama nak masuk. Tak guna 1 sen pun, boleh hidupkan semula bangunan ini. Hebat sungguh. Premis ini terletak di persimpangan. Ini lokasi terbaik, di pusat beli belah kami. Tuan Zulkifli, lihat tempat ini. Belum siap pun, kan? Abang Zulkifli, aku yakin kau boleh. Serahkan pada aku. Nantikanlah. Tuan Rizwan, lihat sini. Kerja Haris Zulkifli diiktiraf. Nilai kebahagiaan pekerja tambah 50. Rasa bahagia dan nilai diri. Setiap orang telah dipenuhi. Penaik tarafan syarikat dah dekat. Tuan Zulkifli, aku merayu. Kontrak ni, kita tanda tangan sekarang. Biar saya terus masuk. Esok saya hantar pasukan ubah suai. Masuk ke tapak. Betul ke? Kerjasama yang baik. Abang Haris, kau memang hebat. Abang Haris hebat sangat. Tahniah, HOS. Nilai kebahagiaan terkumpul 2,000. Kumpulan Nurani Farid naik ke tahap 2. Modal berdaftar syarikat dinaikkan ke RM3,250,000. Bagus. Saudara-saudara, perniagaan Nurani Farid pasti jadi legenda. Perniagaan Nurani Farid pasti jadi legenda. Perniagaan Nurani Farid terus hebat. Bagus, teruskan. Jadi bos ni memang tak senang. Sibuk dengan ini dan itu. Banyak sangat hal. Kalau tak saya, Bos, ada berita baik. Abang Haris baru dapat gergasi perniagaan rantaian dunia, Walmart. betul ke? Abang Haris, kau memang terbaik. Biasa je. Abang Haris, pelanggan ini minta kerja ubah suai asas siap. Kata dalam 10 hari, nak periksa dan terima. Tapak kita ni luas sangat. Ini, kita sempat ke? Bos, jangan risau. Serah pada aku. Bagus. Surya, bantu Abang Haris. Uruskan hal logistik. Baik, bos. Kita semangat. Semangat. Pergilah. Bos. Bos, kami nak berhenti. Apa, adakah syarikat kita gaji kurang atau makanan tak sedap? Bukan. Abang Haris nak cepat siap, paksa kami kerja 12 jam sehari. Kata kalau tak habis, potong gaji. Apa? Amaran. Kesan nilai kebahagiaan pekerja menurun. Sila HOS selesaikan segera. Jika tidak, ganjaran akan dipotong. Potong duit lagi? Pergi. Kerja sampai subuh, tapi tak bayaran kerja lebih masa. Aku dah tak tahan. Betul. Abang Haris menekan sampai menyeksakan. Kalau begini lagi, sebelum projek siap, kami dah kecundang di tapak bina. Bos dah datang. Abang Haris ni gila ke? Ini bukan kejar progres. Ini bunuh orang. Pergi kerja. Bos, kenapa awak datang? Risau dengan progres? Jangan risau. Sekarang progres dah lebih separuh. Alamak, Abang Haris. Tengoklah saudara-saudara ni. Setiap hari kerja lebih masa sampai subuh. Berkali-kali sambung shift. Jangan guna orang macam mesin. Ini kan nak cepat siap je. Baiklah, selepas ini, kalau ada hal begini lagi, beritahu aku dulu. Ah. Oh. Woi, saudara-saudara. Saudara-saudara datang sini. Hentikan kerja sebentar. Aku nak cakap sikit. Hari-hari ini kita, saudara-saudara memang penat. Kerja lebih masa sampai subuh. Sangat tidak berperi kemanusiaan. Kalau aku pun tak nak buat. Nanti aku tengok, boleh tak cari orang lagi. Dan untuk saudara-saudara yang sanggup kerja lebih masa, aku akan bagi lagi. Allowance sehari RM650. 1,000 sehari 650. Aku rela kerja lebih masa. Aku pun sama, cuma tak tidur malam je. Malam ni tidur di tapak bina. Baik. Jadi hari-hari seterusnya, saudara-saudara, jaga kesihatan fizikal dan mental, kejar masa.
Siapkan kerja tepat pada waktunya. Ada keyakinan tak? Ada keyakinan tak? Ada. Bagus. Saudara-saudara semangat. Woi bos, sehari RM650 terlampau banyak lah. Banyak ke? Tapak bina yang aku urus dulu. Kalau nak kejar siap, kerja lebih masa memang biasa. Walaupun ada bayaran kerja lebih masa, paling banyak sehari pun RM195 je. Abang Haris. Apa yang aku nak ialah biar saudara-saudara cari rezeki dengan cara yang baik. Bos kamu ni ada duit. Faham? Lagipun, wak jimat beberapa ratus ringgit tu, saya hampir kena sistem. Potong puluhan ribu. Oh, saya faham dah. Faham tak? Baiklah, Abang Haris. Awak balik dululah. Tahniah, hos. Dapat ramai pekerja. Nilai kebahagiaan tambah 600. Bos. Sejak kali lepas, awak marah saya tu. Saya balik. Renung balik masalah pengurusan saya. Ini yang baru saya tulis. Kaedah pengurusan pasukan. Tengok sikit. Kaedah pengurusan ya. Abang Haris. Nampak awak betul-betul renung masalah sendiri. Tapi, balik tulis balik. Bos. Saya dah tulis 3 kali dah. Tengok kehadiran ni. Tengok ganjaran dan tindakan ni. Alamak. Abang Haris. Abang Haris, awak tahu salah di mana tak? Tahu, saya tak patut paksa saudara-saudara kejar kerja. Lagi tak patut buat kerja lebih masa tanpa bayaran. Salah. Masih salah. Salah. Salah teruk. Saya ajak saudara-saudara buat kerja. Supaya mereka hidup senang, hidup bahagia, boleh maju tanpa ragu. Bos, maksud awak, Abang Haris, awak tahu kenapa saya bagi gaji tertinggi dalam syarikat? tahu sebab saya, Betul. Sebab saya percaya kemampuan awak. Saya percaya awak pasti ada cara buat saudara-saudara siap kerja lebih check up, suka kerja lagi. saya faham. Aku ubah segera. Tenang, pasti puas hati. Ingat, mesti pastikan saudara-saudara hidup selesa dan bahagia. Baiklah, Bahagia. bahagia. Tahniah, hos. Pekerja Haris Zulkifli. Nilai kebahagiaan tambah 200. Jumlah terkini. Nilai kebahagiaan 2,800. Bila nilai kebahagiaan capai 5,000, ada hadiah misteri. Hos, sila teruskan usaha. Abang Haris, macam mana? Bos masih marah ke? Abang Haris, nak saya tolong minta maaf dengan bos? Supaya jangan pecat abang. Jangan. Bos bukan tak pecat aku. Malah puji aku. Tapi abang kata bos marah tadi. Bos marah sebab tak puas hati dengan kaedah pengurusan baru, suruh aku tulis balik. Kata nak pekerja lebih gembira, lebih bahagia. Betul. Bos ni lain dengan bos aku dulu. Berwawasan luas dan berpandangan jauh. Bos, pelan pengurusan baru. Siap dah. Boleh buat semua gembira dan kerja lebih efisien. Cepatnya. Pertama, setiap orang dapat satu kad nilai simpanan pusat boleh belah RM6,500. Belanja guna harga pekerja. Kedua, lepas kerja, dapat mandian kaki percuma. Bagus ni. Ketiga, kuaka ekstrem. Dapat allowance tunai. Baik, ikut cara kau lah. Pergilah. Bos. Ada hal lagi? Bos kena ikut saya. Pergi beri faedah pada pekerja. Sekarang, Abang Haris, saya percaya kau pergi sendirilah. Kelakar. Keluar kena angin sejuk begini. Anjing pun tak mau. Alamak, bos lebih teruk daripada anjing. Jomlah, bos. Kawan-kawan, bos sendiri datang bagi allowance. Ada allowance, cepat datang. Ada allowance. Allowance tunai RM3,250 dengan kad simpanan RM6,500. Wah, Semua dapat. Banyaknya dapat. Kamu semua memang kuat. terima kasih bos. Mari. Terima kasih bos.
Terima kasih. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Tahniah, hos. Nilai kebahagiaan ramai pekerja. Naik mendadak 1,000. Jumlah dah 3,800. Bos. Ah. Semua dah siap. Tunggu pelanggan periksa saja. Cepat sangat. Bagus. Terima kasih, saya dah habis cakap. Tuan Iskandar, kamu semua memang hebat. Baru 10 hari, dah siapkan kerja ubah suai asas sebesar ini? Memang jago pembangunan prasarana. Terima kasih atas pujian. Payahnya, Kerjasama yang baik. Tuan Mahmud, kalau puas hati, bagi ucapan sikit. baik. Saya umumkan, Kedai Pengalaman Jaya Womar. Rasmi dibuka. Bagus. Tuan Mahmud, berehatlah. Baik. Surya, cepat. Saudara, penat tak? Tak penat. Betul tak penat? Penat. Saya suka. Orang jujur macam kau, mari ambil. Haha. Siapa lagi letih? Aku letih. Aku pun letih. Baik-baik. Saudara-saudara yang letih, pergi ambil duit dari Surya. Wah, Tahniah, hos. Nilai kebahagiaan pekerja. Melonjak 1,000. Jumlah terkini, 4,800. Tuan, dengan keadaan ini, kita akan terkenal di seluruh bandar. Abang Haris. Berani sikit. Kita bukan nak terkenal di seluruh bandar aja, tapi seluruh negara, malah ke seluruh dunia. Alhamdulillah, akhirnya boleh berehat sekejap. Aku pergi dulu. Tuan, nak ke mana? Danish. Aku tak ke mana-mana. Ada apa? Berita gempak. Aku dah hubungi filem Hanai. Mereka nak bina pawagam antarabangsa terbesar di negara naga. Filem Hanai? Ini projek besar ni. Betul. Tapi mereka suruh kita siapkan seluruh kerja ubah suai sebelum kontrak. Risikonya, bagaimana kalau... Semakin tinggi risiko, semakin tinggi pulangan. Ini langkah pertama kita ke arah dunia. Mesti dapatkan. Baik, Abang Haris. Tuan, ada apa? Bawa saudara-saudara, mula kerja sekarang. Ubah suai pawagam. Ikut piawaian filem Hanai. Jangan ada silap. Baik, Tuan. Saya pergi sekarang. semangat Abang Haris. Kebetulan aku belum pernah keluar negara. Ambil peluang ni, ikut kau jalan-jalan sikit. Boleh. Tapi Tuan, macam ni, kita kaji dulu maklumat syarikat mereka. Rundingan lebih lancar. Betul juga kata awak. Danish, ini semua dalam bahasa Inggeris. Bos. Sebabnya, Hanai ni syarikat antarabangsa. Jadi semua dokumen dalam bahasa Inggeris, saya belum sempat terjemahkan. Tak apa. Aduh, habislah. Dulu waktu sekolah, subjek bahasa Inggeris tak pernah lulus. Ni nak bunuh aku ke? Abang sistem, ada tak kemahiran faham bahasa Inggeris segera? Haha. Maaf, si sistem tak boleh tolong. Cuma boleh beri semangat. Hos, semangat ya. Sudahlah, bergantung pada diri sendiri lebih baik. Demi kontrak besar,
Aku cuba habis-habisan. Baik. Mari. Abandon. Meninggalkan. Abandon. Bos, okey tak? Ni baru air sejuk. Abandon. Competitor. Pesaing. Abang basikal kongsi tak boleh letak dekat pokok. Awak. Competitor. Competitor. Pesaing. Yang order wesok ko. PROBLEM. Yang order wesok ko. Yang order wesok ko. Yang order wesok ko. Yang order wesok ko. Bos, berjaya. 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 Successful. Abang Haris, apa yang berjaya? Saya bawa kawan-kawan selesai ubah suai. 1 dewan tayangan. Baguslah. Abang Haris, hubungi Hanai sekarang. Pergi runding kerjasama. Baik. Bos, sini. Bos. Minum. Bukan Danish. Kita kan datang untuk buat perniagaan. Kenapa awak janji temu di tempat macam ni? Bos, mari masuk dulu. Jom. Mari. Hello, Encik Iskandar. Ini bos saya, Farid Iskandar. Hello. Awak dari negara naga? Ya, Mari, duduk. Kalau boleh cakap bahasa negara naga, buat apa nak guna bahasa Inggeris? Sungguh mengada. Bos, orang sebelah tu dari filem Bintang Langit, Faiz Rizwan. Dia naik dari pawagam bawah tanah yang tayang filem dewasa. Encik Iskandar, ini rancangan kami. Sila lihat. bagus. Awak tayang filem buruk, tapi rancangan pilihan kami. Awak rasa sumber hak cipta kami untuk pawagam awak macam mana? Rakyat negara naga suka jenis ni. Mereka suka filem macam-macam, boleh buat ketagih. Guna kedok pawagam antarabangsa, tapi indah kabar dari rupa. Guna filem buruk macam ni, nak rosakkan rakyat negara naga? Ini jelas, filem beracun yang hina negara naga. Tuan Iskandar, sewaan kami tawarkan harga tinggi. Pembahagian hasil kutipan tiket, kami beri 30% untuk awak. Lebihan semua jadi hak awak. Kontrak buat 2 set akaun. Kalau setuju, malam ni saya ikut cakap awak. Tuan Rizwan memang faham hal. Hakim? Maksud dia apa? Bos, maksud dia kontrak satu harga, urusan sulit satu harga lain. Lebihan tu, jadi hak dia. Komisen haram? Maaf Encik Iskandar, sila teruskan. Wahai si pengkhianat bangsa. Nak racun rakyat dengan filem beracun? Nak makan untung dari darah orang pula? Kami tak akan campur rancangan tayangan awak, asalkan hak cipta yang awak beri. Kami jamin tayang sepanjang masa. Bagus. Encik Iskandar, bincangkan pelan sewaan awak dan model pembahagian hasil kutipan tiket. Saya nak lihat keikhlasan awak. Tunggu. Rancangan ini ada masalah. Apa? Masalah apa? Keikhlasan tak cukup. Encik Iskandar, adakah asalkan saya bayar lebih, awak akan bekerjasama dengan saya? Tuan Iskandar bergurau. Kami berpegang pada prinsip persaingan adil. Bahasa negara naga awak cakap agak lancar juga. Nak berlagak macam orang asing apa? Sanggup je jadi si comel untuk orang asing. Siapa awak kutuk? Jangan terburu-buru. Tuan Iskandar,
Keikhlasan yang awak sebut tadi, Keikhlasan saya ialah sewa percuma setahun, tapi saya ada 2 syarat. cakaplah. Pertama, separuh lebih jadual tayangan setahun. Mesti filem tempatan. Kedua, kuasa kelulusan semua filem. Kembali ke kumpulan Nurani Farid. Tuan Iskandar, awak terlalu naif. Filem tempatan Negara Naga, sukar naik ke majlis yang bermaruah. Langsung tiada kutipan tiket. Betul. Tak faham jangan merepek meraban. Belah pergi cepat. Jangan ganggu kerjasama kami. Filem tempatan kenapa? Filem tempatan lebih bersih 1000 kali daripada filem beracun ganas dan filem buruk cemar negara awak. Saya beritahu awak, pengkhianat bangsa macam awak, awal atau lambat, akan ditenggelami ludah rakyat negara sendiri. Awak berani sumpah saya. Awak cari maut. Bos, mereka ramai. Jangan terburu-buru. Takut apa? Biar mereka datang. Saya nak tengok penumbuk pengkhianat bangsa mana lebih kuat. Semangat rakyat negara naga memang kuat. Apa yang kamu nak buat? Buat apa? Aku dah rakam semua perbualan kamu tentang komisen haram dan urus niaga kamu. Bagi aku telefon. Celaka kau. Cepat lari. Aku bagi tahu kamu semua. Di sini ialah kawasan kuasa rakyat negara naga, bukan tempat untuk kamu semua berani nak buat sesuka hati. Kamu semua, kalau berani lagi main belakang, buat helah kecil macam ni, rakaman ini, esok akan tersebar seluruh platform dalam talian. Biarkan seluruh rakyat negara ini tahu siapa kamu semua sebenarnya. Apa yang kamu nak buat? Kamu semua, kalau berani lagi main belakang, buat helah kecil macam tu, aku akan muat naik semua kandungan ini ke internet. Biarkan rakyat negara ini kenal dengan baik orang macam kamu. Hakim, kita pergi. Tak payah kejar. Tapi mereka ada bukti kelemahan kita. Tenanglah. Mereka tak berani buat apa-apa. Farid Iskandar, kau tunggu dan lihatlah. Bos, salah aku. Tak periksa latar belakang Hanai dengan teliti. Hampir sebabkan bos. Salahkan kau buat apa? Kalau nak salahkan, salahkan orang yang berhati jahat itu. Jangan risau, orang jahat pasti akan dapat balasan jahat. Mereka tak akan lama lagi nak berlagak. Tapi, pawagam kita hampir siap diubah suai. Projek kita ni nak berhenti ke? Berhenti apa? Kamu balik, cepat hubungi syarikat filem tempatan. Kita buka semua syarat, semua dilonggarkan. Tapi, aku cuma ada satu syarat, iaitu cuma boleh tayang filem tempatan. Pawagam Nurani Farid kita akan tayangkan filem tempatan yang positif, biar rakyat kita rasa bangga. Baik, bos. Saya nampak sinaran terpancar dari diri bos. Danish. Kenapa muram? Ada masalah? Bos, semua syarikat filem tempatan tolak. Mereka kata, kalau nak bekerjasama dengan kita, tak boleh lagi dengan Hanai. Hanai lagi? Tak boleh kalah, main belakang pula. Danish, jangan putus asa. Makin mereka buat kacau belakang tabir, makin mereka takut kita rampas pasaran mereka. Begini. Ni, pergi serahkan rakaman malam itu kepada polis, biar mereka tahu apa artinya padan muka sendiri. Lepas selesai hal ini, awak dapat bonus. Betul ke, bos? Terima kasih, bos. Pergilah. Baik. Tahniah, HOS. Pekerja Danish Hakim, nilai kebahagiaan tambah 200. Jumlah nilai kebahagiaan capai 5,000. Hadiah misteri dibuka. Hadiah misteri? Inikah kereta super edisi terhad bernilai jutaan ringgit itu? Bentuknya
Memang cantik abang sistem. Awak betul-betul labur. Tentulah. Bila sistem ini turun padang, gaya mesti penuh. Hos, teruskan usaha. Ada lebih banyak kejutan menanti. Hello? Bos, Kak Nadia dari Saudari Huai sudah sampai di Bandar Samudra. Mungkin kita boleh bekerja sama. Betul ke? Tapi, aku di luar bandar sekarang. Tak apa. Hantar alamat ke aku. Aku yang pergi runding. Baik, bos. Alamat dah hantar. Kenapa hotel pula? Lupakanlah. Bos, kenapa gelabah sangat? Pak Hakim, dalam setengah jam, aku kena sampai di Hotel Fairmonta. Aku dah nak tak sempat. Bagi kunci kereta. Aku jamin sampai tepat masa. Pak Hakim, boleh ke? Bos, jangan risau. Pak Hakim, kau pasti boleh? Tenanglah, bos. Pakai tali pinggang keledar. Aku tak menipu, kan? Kita pun sampai 5 minit awal. Pak Hakim, kemahiran memandu kau? Dulu, kau kerja apa sebenarnya? Dulu aku pandu lori. Dalam pasukan pemandu, aku yang paling laju. Tapi kemudian ada orang fitnah aku, curi barang. Pasukan tu buang aku. Tak ada pasukan lain nak ambil. Bakat bertaraf bintang tinggi dibuka. Maklumat tersembunyi. Nama. Razak Hakim. Taraf bintang asal. 1. Dinaik taraf ke bakat tahap 5. Siri Kos. Pemandu handal yang rendah diri. Kemahiran tersembunyi. Kemahiran memandu tahap 8. Kemahiran memandu tahap 8. Pak Hakim, hebat betul kau. Pak Hakim, mulai sekarang, kau uruskan pemanduan. Yang lain, jangan peduli. Gaji, aku tambah 2,000 lagi. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Bos. Lapan. Nampaknya di sinilah. Masuk. Ini. Ini gaya nak berunding. Mula. Bahu dan leher aku sakit sangat. Rupanya sangka aku tukang urut. Cepatlah. Tak nak buat, keluar. Dengar kata Danish, Kak Nadia panas baran. Kalau buat dia marah, mungkin rundingan pun batal. Baik aku urut je. Bila dia happy, lebih senang nak bincang. Kuat sikit. Turun sikit lagi. Bagus. Selesa betul. Kalau Kak Nadia suka, lain kali, boleh aku urut setiap hari. Kenapa lelaki? Kak Nadia, saya... Jangan pandang. Pusing. Siapa kau? Mana tukang urut yang aku panggil? Kak Nadia, saya Farid Iskandar dari kumpulan Nurani Farid. Ini, kad nama saya. Kumpulan Nurani Farid? Budak ni nampak bukan orang jahat. Kalau tak, tadi dah. Dia buat hal dah.
Tapi handsome juga. Nak tak ikut saya? Maksud saya, nak masuk industri perfilman? Saya boleh tolong. Betul. Kak Nadia, saya datang ni sebenarnya nak bincang dengan Kak Nadia tentang kerjasama pawagam. Kerjasama perfilman? Alamak, kau tahu tak melabur dalam pawagam perlu banyak tenaga manusia dan sumber bahan? Saya tahu, Kak Nadia jangan risau. Asalkan Kak Nadia sudah serahkan hak cipta filem kepada kami, saya jamin, setiap tayangan penuh kutipan pecah panggung. Boleh. Tapi, tak boleh cakap kosong je. Pasukan operasi, kota perfilman kau, dan kemudahan fizikal mesti capai standard saya. Kalau tak, kerjasama batal. Jangan risau Kak Nadia, saya pasti tak akan mengecewakan awak. Budak ni menariklah. Saudara-saudari sekalian, syarikat Huawei sudah setuju bekerja sama dengan kita. Bos memang hebat. Bos, awak memang terbaik. Macam ni, pawagam kita pasti selamat. Baguslah, bos. Ketua Hanai sudah ditangkap polis. Saham dia pun jatuh merudum. Sekarang, dia takkan boleh bangun lagi. Bos, terima kasih banyak. Okey, Danish. Ini pun terima kasih pada awak. Siasatan awal awak boleh bantu rundingan berjalan lancar begini. Tapi, kita masih tak boleh terlalu gembira awal. Kita perlu tubuhkan segera pasukan operasi perfilman. Sebab seminggu lagi, Kak Nadia nak datang tinjau. Bos, dalam pasukan kita tiada siapa boleh urus pawagam. Lagipun masa diberi cuma seminggu. Jadi, saya rancang untuk ambil pekerja baru. Danish, awak yang uruskan. Tak ada masalah, bos. Ingat, prinsip pengambilan pekerja kita ialah lebih banyak, lebih baik. Okey, serah pada aku. Tapi kalau tak jumpa, orang yang sesuai macam mana? Soalan yang awak sebut tu, saya pun dah fikir. Jadi saya putuskan, sesiapa yang sudi bertukar ke Jabatan Operasi Perfilman, saya sanggup tambah gaji dia RM1,950 sebulan. RM1,950. Saya nak belajar. Bukan setakat naik gaji, boleh belajar percuma lagi. Bos, saya pun nak. Bos, saya pun nak belajar. Tahniah, hos. Dapat nilai kebahagiaan pekerja, tambah 1,200. Nilai terkumpul, 6,500. Temuduga saja dapat voucher tontonan? Betul ke? Tengok. Lulus temuduga. Ada lagi bonus RM650. Wah, faedahnya terlalu bagus. Jom, cepat kita pergi tengok. Baik, masuklah. Terima kasih, bos. Selamat datang ke Pawagam Nurani Farid. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Hakim, Ya, hari ini berapa ramai kita ambil? dah hampir 18 orang. Tahniah, hos. Berjaya ambil 18 bakat operasi. Dapat bonus RM58,500 Malaysia. Hahaha. Kak Nadia, selamat datang. Sila masuk. Selamat datang dengan penuh hormat. Dia tu Kak Nadia.
Betul. Macam mana? Cantik kan? Cuma pakai lebih elok sikit. Apa nak bangga sangat? Ini pula ialah niat asal kami. Tubuhkan filem Nurani Farid dan juga pelan masa depan. Kami Kak Nadia, sila. Macam mana awak tahu? Saya suka makan ini. Saya nampak masa di hotel dulu, awak letak benda ini di tepi katil. Saya agak awak mesti suka. Bagus, sangat teliti. Sangat profesional. Maksud saya, pawagam Nurani Farid memang profesional. Kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Kita berjaya. Tahniah, HOS. Kumpulan Nurani Farid berjaya kembangkan perniagaan baru. Ramai pekerja dinaik taraf. Hari Zulkifli ke tahap 9, Surya Nawal ke tahap 3, Danish Hakim ke tahap 3. Indeks kebahagiaan pekerja 3,500. Nilai kebahagiaan terkumpul capai 10,000. Kumpulan Nurani Farid naik ke tahap 3. Modal berdaftar syarikat RM32,500,000. Anugerah HOS RM650,000. Saya umumkan, pawagam Nurani Farid secara rasmi ditubuhkan. Mulai hari ini, lebih banyak filem tempatan akan ke seluruh dunia. Film Nurani Farid ke seluruh dunia. Memang kacak. Surya, awak buat apa ni? Awak minum arak? Minum sikit je. Bos, tengoklah saya hari ini. Cantik tak? Cantiklah. Kalau banding dengan Cik Nadia, siapa lebih cantik? Apa nak banding? Tak boleh kena banding. Wak suka Cik Nadia kan? Wak rasa dia lebih cantik kan? Bukan, awaklah yang cantik. Betul. Kalau macam tu, awak suka saya tak? Jadi, awak suka saya tak? Suka. Bos. Abang Haris tu, ada apa? Bos, ada masalah besar. Ada yang buat aduan pasal pawagam kita. Kata kita sediakan khidmat lucah. Apa? Siapa berani? Berani buat hal di kawasan aku. Mari sini. Jom. Bos, dia ni. Dia bagi lucah kat lengan dengan kita. Kat orang ramai. Saya tangkap dia basah. Gadis muda. Berani juga kau, ya? Kau tahu tak, ni kawasan siapa? Berani buat hal kat sini? Tak, saya dipaksa. Alah, jangan nangis. Jangan nangis. Bangunlah dulu. Kau kata ada orang paksa kau? Siapa paksa? Ibu saya sakit. Bapa tiri paksa saya buat kerja macam ni. Dia kata kalau saya tak buat, ubat ibu saya akan diberhentikan. Ni semua dia pukul. Bos, dia tipu. Gadis macam dia yang main drama, nak dapat simpati. Saya dah banyak jumpa. Tak, saya tak tipu. Saya cakap benar. Bos, jangan percaya dia reka cerita. Saya panggil polis sekarang, suruh siasat. Jangan, saya tak mau. Jangan panggil polis, saya baru tahun akhir universiti. Kalau universiti tahu, saya tak boleh sambung belajar. Ibu saya tunggu saya nak selamatkan dia. Jangan panggil polis lah. Aku percaya apa dia cakap.
Bos je ni betul. Mari bangun dulu. Itu, kau dekat bank tak? Saya ada. Beritahu nombor kad awak. Saya bayar dulu rawatan mak awak. Apa? Tuan, Habilidade e investigação em física de nível 10. kenapa Tuan masih tolong dia? Apa tunggu lagi? Beritahu nombor kad. Nombor kad saya. Sudah pindah. Sudah pindah. Duit RM19,500 ni. Ambil saja dulu. Kalau tak cukup nanti, cakap dengan saya. Terima kasih, Tuan. Saya tak ada apa nak balas budi Tuan. Bagaimana kalau saya ikut Tuan? Budak perempuan naif ni. Kalau saya jadi awak, saya akan belajar bersungguh-sungguh. Lepas graduasi nanti, berusaha jadi orang yang menyumbang kepada masyarakat. Itulah cara membalas budi saya. Terima kasih. Tuan, ini surat hutang. Bila saya ada duit, saya pasti bayar balik. Mengesan. Bakat berpotensi tinggi tahap 10 pertama. Nama, Hana Salim. Umur, 21 tahun. Ciri khas, genius pelajar. Kemahiran, penyelidikan fizik tahap 10. Analisis logik tahap 8. Cadangan, segera ambil bekerja. Bantu penaik tarafan syarikat. Tak mahu ambil. Kak Nadia, awak datang? Ini siapa? Perkenalkan Badrul Naim, pengarah animasi asli. Dia ada projek animasi tempatan, sedang cari pelabur. Saya nak ajak Tuan jadi penerbit bersama. Hello Tuan Iskandar, saya Badrul Naim. Mengesan genius tahap 10. Nama, Badrul Naim. Ciri khas, genius luar biasa animasi. Kemahiran, penulisan skrip tahap 10. Penghasilan animasi tahap 10. Pengarah Badrul. Halo. Halo. Tuan Iskandar, ini manuskrip asal saya. Sila lihat. Animasi saya ini... Manuskrip saya ini... Tak payah lihat. Saya percaya awak. Cik Nadia, saya setuju untuk terbit bersama. Saya dah tahu awak akan setuju. Saya dah tonton contoh tayangan Badrul. Jauh lebih baik daripada filem buruk yang cuma nak kau untung. 100 kali ganda lebih bagus. Pengarah Badrul, teruskan saja buat. Apa-apa keperluan, beritahu saya. Terima kasih Cik Nadia. Terima kasih Tuan Iskandar. Projek ini saya pendam 3 tahun. Tiada yang berani buat. Percayalah saya. Tahniah host, dapat nilai kebahagiaan pekerja 1000. Nilai kebahagiaan terkumpul sekarang, 16,800. Bila capai 20,000, akan dapat kotak misteri. Teruskan usaha, ya. Jadi, kita tanda tangan kontrak sekarang? Saya dah sedia. Awak lihat dulu. Ni projek 12 juta ringgit. Kau tak nak lihat langsung? Saya tak percayakan Cik Nadia ke? Pengarah Badrul, Apna khud ka. capai kejayaan cergas. Animasi tu boleh siap ke? Tak pasti. Animasi tempatan ni, modal besar, pulangan kecil. Dengar kata, pengarah kita ni dah tukar bidang separuh jalan. Memang tak ada sesiapa pun yang sudi melabur dalam projek dia. Entah apa yang difikirkan oleh pengarah itu. Dia pun masih muda dan kurang pengalaman. Syarikat kita ini dah bersusah payah nak hasilkan sedikit wang dari sewa besar dengan operasi pawagam. Jangan sampai habis dibazirkan oleh dia. Bila awak cakap macam tu, memang betul juga. Jangan cakap sembarangan. Di sebelah sana,
Pengarah Badrul, sekarang perkembangannya macam mana? Bos, tak bolehlah. Peralatan kita ni terlalu lemah. I research and write. Imej kesan khas yang dihasilkan sangat lag. Tengok yang ni. Tengok lagi yang ni. Memang betul. Surya, segera tempah satu set komputer dengan konfigurasi tertinggi terkini. Terima kasih, bos. Tapi, bos, kalau nak sediakan untuk seluruh pasukan animasi, semuanya dengan stesen kerja terunggul dan pelayan perenderan, kosnya sekurang-kurangnya RM200,000. Lebih RM2 juta dah dilaburkan selama setengah bulan, tapi langsung tak nampak hasil. Sekarang nak labur lagi RM200,000, beli komputer? Awak ingat, duit syarikat, ni datang angin bawah ke? Awak faham apa? RM2 juta tu untuk pasukan luar dari luar negara. Buat kesan khas asas. Setiap bingkai kena sangat halus sempurna. Mana boleh nak nampak hasil cepat sangat? Animasi tu, kumpulan penonton sasarannya memang kecil. Sekarang labur lagi, banyak duit masuk, takut kos pun susah nak balik. Yot orang asyik kira untung rugi je. Langsung tak faham seni. Tanpa awak tak mungkin ada. Sudahlah, Abang Haris. Jangan cakap lagi. Ikut keputusan bos. Bos, budaya negara naga perlu ada pembawanya. Saya akan pastikan animasi ini keluar ke peringkat antarabangsa. Jadikan ia jiwa dan intipati budaya negara naga kita. Bagus. Dengan semangat awak ni, saya beli. Terima kasih, bos. Saya janji, animasi ini pasti jadi kat nama budaya negara naga kita. Biarkan seluruh dunia lihat keyakinan budaya kita. Sangat baik. Saya percayakan awak. Surya, Harap Badrul benar-benar boleh buat sesuatu. Tak guna. Sekumpulan orang tak guna. RM13 juta dilabur. Hasilkan benda macam ni, Aduh, pengarah. Kenapa? habis. RM13 juta hilang. Dah lama saya cakap, animasi ni tak boleh harap. RM13 juta lesap. Budak! Awak tahu tak? Berapa besar kerugian syarikat? Kalau begini terus, syarikat pasti bankrupt sebab awak. Kalau ada akal, angkat kaki terus pergi. Bos, saya minta maaf. Badrul, awak buat apa ni? Bangun. Kenapa dengan awak ni? Saya terlalu tinggi diri. RM13 juta habis. Saya letak jawatan. Hutang RM13 juta. Saya cari cara bayar. Alah. Awak buat apa ni? Cuma 13 juta lebih. But, Bos, awak tak marah? Peliknya, Kalau pelik, kenapa masih? aku memang pelik dulu. Pengarah Badrul yang bersemangat. Sekarang, kenapa jadi gadis yang menangis-nangis? Tak sama. Aku buat Tuan dan Kak Nadia. Rugi besar. Aku memang tak guna. Alamak, gagal. Kita mulakan semula. Cakap, ada tak cara perbaiki? Ada. Cakap, Iaitu bentuk pasukan animasi. Kita sendiri. Tak guna luar negara. Tapi apa? Cakaplah, perlukan RM30 juta dan bakat terbaik. cuma 30 juta? Aku ingatkan, Bos, duit tak boleh labur lagi. 20 juta lebih hangus? Sudahlah. Kalau labur lagi, macam terjun ke lubang api. Bos, jumlah akaun syarikat kita cuma tinggal 30 juta. Kalau hangus lagi, kita muflis. Surya, awak pun tak setuju? bos, saya setuju. Surya, kenapa awak juga... Bos, ini... Abang Haris, awak lupa dulu apa aku cakap. Syarikat kita banyak duit. Ya, tapi itu 30 juta. Saya percaya pengarah Badrul. Dia pasti berjaya. Bos, awak masih percaya saya? Saya percaya. Gurau.
Awak bakat tahap 10. Pilihan abang sistem. Kalau awak tak berjaya, siapa lagi? Bos, kali ini saya pasti tak akan kecewakan awak. Mister, Tahniah hos dapat nilai kebahagiaan pekerja. Tambah 2,000. Jumlah terkini 18,800. saya umumkan studio animasi Nurani Farid secara rasmi ditubuhkan. Jadi, berjaya. Betul, berjaya. Tengok, berjaya, berjaya. Kita berjaya. Dah berjaya. Akhirnya berjaya. Hello, kawan-kawan semua. Hari ini, saya nak tunjuk pawagam Nurani Farid dan tengok betapa hebatnya anak sakti kita. Terima kasih. Sokongan pada animasi tempatan. Bos, pengarah, cepat tengok sistem jualan tiket dah hang. Komen minta tambah sesi. Terima kasih atas sokongan semua. Jangan risau, kami akan tambah sesi. Bila ada berita, kami bagi tahu dulu. Terima kasih. Suka dan sokongan pada animasi tempatan. Pak Badrul, hebatlah. Naik. Dah tempat kelima. Masih naik. Lagi naik. Boleh ke? Nak lalu dah. Berjaya. Kita berjaya. Bagus. Badrul. Maaf. Dulu aku kata kau tak boleh. Pandangan aku sempit. Sekarang, kau memang hebat. Badrul, aku pun salah. Tak patut cakap animasi. Tak berguna. Terima kasih tunjuk karya sempurna macam ni. Kita rakan sekerja. Lupakan yang lepas. Sebenarnya, aku pun ada salah. Tuan Iskandar, tahniah kepada filem Nurani Farid, filem Anak Sakti Melawan Takdir, yang kutipan pecah panggung nombor 1 dunia. Boleh tanya, nama Nurani Farid ini ada makna khas ke? Ini Nurani Farid. Maksudnya ada hati yang biasa. Lihatlah syarikat kami. Ada pekerja binaan yang angkat batu, ibu tunggal yang jaga anak, peniaga goreng-goreng, dan juga siswaza yang baru grad, tapi terus menganggur. Tapi, orang biasa pun boleh buat perkara yang luar biasa. Macam dalam filem kata, nasibku di tangan aku, bukan ditakdirkan. Encik, adakah Encik Iskandar akan terus buat animasi tempatan? Mesti teruskan, bukan setakat terus buat. Saya nak tubuhkan yayasan dana khas supaya lebih ramai orang yang ada impian boleh sertai. Biar seluruh dunia nampak keyakinan budaya negara naga. Bagus. Bagus. Hos bangun. Cepat bangun. Kenapa abang sistem? Tahniah hos. Nilai kebahagiaan pekerja telah capai 20,000. Kotak misteri kejutan dibuka. Nak buka? Buka! Tahniah hos. Dapat 3 teknologi canggih termaju. Penyuntingan gen biologi telah capai 20,000.
teknologi pemajuan chip. Abang sistem hebatnya. Jauh mendahului negara barat beberapa dekad. Wah, kaya raya. Salah, abang sistem. Yot bagi saya teknologi ini saja, tapi tak ada bakat untuk laksanakannya. Ini cakap kosong saja. Si sistem cuma beri hadiah. Untuk pelaksanaan teknologi, sila host selesaikan sendiri. Tuan Iskandar. Hello. Awak, Hana Salim. Hana Salim. Saya tak kenal awak. Ni duit yang saya hutang dulu RM19,500. Awak sudah dapat kerja? Tak. Kalau macam itu, duit ini dari mana? Saya selalu terbitkan makalah tentang chip dalam jurnal saintifik antarabangsa. Ini allowance penerbitan makalah. Oh, patutlah. Awak kata tadi, ini apa? Allowance penerbitan makalah. Bukan. Ayat sebelum itu. Makalah jurnal saintifik antarabangsa. Saya buat penyelidikan tentang kertas kerja chip. Bagus. Memang apa yang kurang itulah yang datang. Hana Salim, saya berhasrat untuk tubuhkan satu makmal khas, kajian chip. Mari kita cipta chip negara naga bersama. Hah? Kenapa? Awak tak setuju? Bukan. Saya boleh ke? Hana Salim, saya percaya pada awak. Awak pasti boleh. Terima kasih, Tuan Iskandar. Bos, saya tak setuju. Pusat beli belah ini asas kita. Jual nanti makan angin ke? Kita hanya lepaskan hak pengurusan pusat beli belah, bukan hak miliknya. Kita masih boleh terima sewa tetap, cuma tukar aset beku jadi wang cair. Industri hartanah sekarang ialah sumber yang tidak boleh diganti. Miliki teknologi teras sendiri, barulah jalan terbaik. Tapi penyelidikan chip tak macam animasi. Ia bagai lubang tanpa dasar. Ratusan juta ringgit dilabur, mungkin langsung hangus. Betul. Urusan yang pasti untung pun tak buat. Pergi cari gadis baru habis belajar. Nak buat penyelidikan chip? Ini macam terjun ke lubang api. Tak apa. Diam semua. Saya setuju dengan keputusan bos. Saya setuju dengan keputusan bos. Abang Haris, dulu abang bawa kami semua bina pusat beli belah ini. Abang tak sayang ke? Justru pusat beli belah ini dibina bersama oleh kita, saya lebih tahu nilainya. Syarikat besar perlu berkembang dan berubah. Apa kata bos, saya buat. Baik. Saya pun setuju. Saya sokong bos juga. Ikut bos buat kerja, tak pernah rugi. Saya pula, saya faham kerisauan semua. Jadi, setelah saya pertimbangan dengan teliti, saya putuskan. Sebaik sahaja chip berjaya dikaji, gaji semua orang akan digandakan. Tambahan pula, boleh juga dapat bahagian saham. Saya setuju. Saya pun setuju. Saya setuju. Jadi, Trabalhar em chips no Grupo Alma. mari kita mulakan penyelidikan chip. Hebat. Kumpulan Nurani Farid melangkah ke bidang chip. Labur RM650 juta, bina chip negara naga, rekrut seluruh dunia, saintis terunggul. Bersumpah pecahkan sekatan teknologi barat. Baguslah. Rakan-rakan, cepat kemas barang. Ikut aku balik negara naga. Sertai kumpulan Nurani Farid buat chip. Profesor Syed, awak tak silap ke? Si Farid Iskandar tu dulu kerja buruh binaan. Mandor tapak je. Nak kita buat chip dengan dia? Mandur tapak apa salahnya? Dari pekerja migran desa, boleh capai dunia. Filem animasi nombor 1. Berani labur belasan juta. Buat chip. Siapa ada keberanian macam ni? Kerja tak ada darjat tinggi rendah. Ada semangat kebangsaan. Berani untuk negara. Itulah bos baik. Tapi gaji negara elok, lumayan, dana penyelidikan diberi pun cukup. Kenapa kita nak balik negara susah-susah? Kau dengan korang semua. Korang nak sepanjang hidup di luar negara. Tengok muka orang, biarkan chip negara naga kita. Diskat orang ke? Profesor, saya nak ikut awak. Saya pun balik. Saya pun nak balik. Bagus. Jom
Bos, ini resume dari seluruh dunia. Tengok sikit. Abang sistem, ada tak di sini bakat tahap 10? Maaf, sistem tak kesan. Tengok sikit. Masih tak ada? Kesan bakat bertaraf bintang tinggi tahap 10. Nama, Nabil Syed. Ciri khas, obsesif teknologi. Kemahiran reka bentuk seni bina chip tahap 10. Sains bahan tahap 9. Penyelidikan rentas disiplin tahap 9. Encik, boleh saya tahu panggilan? Hello, Profesor Syed. Dengar kabar awak sedang selidik chip tempatan. Ya. Tanya, awak berminat sertai kami? Berminat. Tapi awak boleh labur. Berapa dana? Ini bergantung pada keperluan sebenar awak. Maksudnya? Maksud saya, selagi dalam lingkungan munasabah, semua kami tanggung. Awak tak mampu labur. Anak muda. Awak tahu pelaburan chip perlu berapa banyak? Saya tahu. Sebab itu saya nak luluskan peruntukan RM650 juta dulu sebagai dana permulaan projek. Hah? Tapi, awak mungkin perlu bantu jurutra di sini dulu. Saya bantu. Tuan Iskandar, Penanggung jawab di sini? Cuma saya seorang. Dia penanggung jawab utama. Tuan Iskandar, awak suruh budak perempuan pimpin, awak buat penyelidikan atau main-main? Saya tak ada masa berjenaka dengan awak. Profesor Syed, jangan tergesa-gesa. Dua dokumen ini ialah tesis akhir Hana Salim dan data eksperimen dia. Sila lihat dulu. Ini kajian awak? Ketepatan data ini, inovasi seni binanya. Sungguh hebat. Orang muda memang hebat. Gadis muda, aku tarik balik prasangka terhadapmu. Aku rela bantu awak. terima kasih. Kerjasama. Struktur di bahagian ini boleh diperbaiki lagi. Prestasi boleh naik 10%. Mustahil. Aku dah kira berkali-kali. Tak mungkin gagal. Kestabilan bahan pun tak ada masalah. Mungkinkah algoritma ada masalah? Bos, tak kena. Abang Haris dengan beberapa pemegang saham utama dalam bilik mesyuarat bergaduh di ruang rapat. Apa awak nak buat? Duduk tunggu mati? Pengecut. Berani paksa bos? Henti projek chip? Tanya dulu penumbuk aku. Abang Haris, Tuan Iskandar, tepat masa awak datang. Sudah 3 bulan, lagi nak labur duit buat chip. Kepentingan pemegang saham. Tak peduli langsung. Hari ini beri kami penjelasan, sama ada tanda tangani surat janji sasaran, atau terus hentikan projek. Kalau tak, kami tarik balik pelaburan. Tuan-tuan pemegang saham, beri kami 1 bulan terakhir. Kalau tiada sebarang kejayaan, kami rela tanggung semua akibatnya. Aku jamin dengan kerjaya penyelidikan 30 tahun aku. 1 bulan, kami pasti ada hasil. 1 bulan, kalau tak ada hasil, jangan salahkan kami nanti. ada keyakinan? Semangat. Aduh, gagal lagi. Profesor Syed, berhenti sajalah. Apa maksud awak? Profesor Syed, jangan degil. Nurani Farid ni, mana boleh buat chip? Nanti rugi pula. Negara elok sana, tawar gaji tahunan jutaan ringgit. Ikut aku baliklah. Pengkhianat. Kau rakyat negara naga. Nak pergi negara elok pula. Belah pergi. Profesor Syed, awak okey? Aduh. Budak-budak bodoh, tunggu nak bankrupt. Kenapa? Kenapa gaduh pula? Hari-hari ni, semua dah penat. Aku bawakan makan lewat malam.
dunia luas, tapi makan paling penting. Jom makan. Mari jom makan. Duduklah semua. Dulu-dulu, aku datang dari kampung ke bandar, tapi gaji tak dibayar. Terpaksa tidur bawah jambatan, tak ada makanan, makan pau kukus keras je. Masa tu, rasa macam tak boleh hidup lagi. Siapa sangka sekarang boleh jadi bos pula. Lagi ada ramai saintis terunggul kerja untuk aku. Betul lah. Senyum-senyum dah, okey. Dalam dunia ni, tak ada masalah yang tak boleh selesaikan. Chip ni, aku tak berapa faham. Tapi aku rasa chip ni sama macam bina bangunan. Batu demi batu diletakkan. Akhirnya sampai ke bumbung juga. Betul tak? Sekarang, mari kita untuk diri yang tak pernah mengalah. Tuan Iskandar betul. Rasanya tak mungkin tak boleh selesaikan masalah ni. Ya, Tuan. Ada yang suhu bilik? Aku tak boleh minum terlalu sejuk. Minum sikit terus sakit perut. Tadi awak sebut suhu bilik. Ya, ada masalah ke? Aku dah faham. Suhu, Suhu apa? masalahnya memang pada suhu. Sebab masa operasi, turun naik suhu terlalu banyak. Sebab tu, prestasi tak stabil. Jadi, kita cuma perlu kekalkan suhu yang tetap, barulah prestasi kita boleh stabil. Profesor Syed, sekarang awak optimumkan struktur perusahaan haba. Aku akan laraskan bahan. Tak ada masalah. Berjaya. memang aku tahu, kalian yang terhebat. Semua dah tahu, sejak kebelakangan ni, penyelidikan chip kita berjaya capai hasil besar. Jadi tentang kandungan mesyuarat ni, ialah untuk tentukan harga chip ini. Ada apa nak cakap? Sepanjang masa ni, Nurani Farid dalam R&D chip telah labur 650 juta ringgit kena pulangkan modal. Kalau tak, pemegang saham tak boleh terima. Betul. Chip kita, prestasi 2 kali ganda barat. Harga kena 2 kali ganda. Macam ni, setahun boleh pulang modal. Selepas tu, semua untung bersih. Dah habis cakap? Belum, rasa aku. Bukan rasa awak. Hana, awak rasa macam mana? Supaya syarikat naga dan rakyat mampu miliki, biar barat hilang terus kelebihan harga. Saya cadang tetapkan harga 1/10 daripada barat. Apa? Saya tak setuju. Harga ini terlalu rendah. Kita bukan buat amal. Saya pun tak setuju. Harga serendah ini, bila-bila masa, baru kita balik modal. Walaupun 1/10, untung kita masih 10 kali ganda. Tak cukup ke? Korang ni sungguh kecewakan aku. Korang sekarang ni cuma nampak keuntungan. Lupa ke kita cipta chip negara naga? Dengan niat asal apa? Di dunia ini, yang paling mahal ialah hati nurani manusia. Kita nak jadikan syarikat berhati nurani, janganlah guna chip negara naga untuk perah orang biasa. Kita nak pastikan semua orang di tanah air ini mampu miliki chip negara naga. Saya sokong, bos. Saya pun setuju. Manfaat untuk semua, barulah keuntungan terbesar. Sokong, bos! Bos. Bos. Tak baik. Ramai dalam talian kata, produk kita tak stabil, mudah sistem tergantung. Ada juga yang kata, Profesor Syed curi teknologi negara MR. Ramai pelanggan sudah batalkan pesanan. Celaka betul. Tak boleh menang, main kotor pula. Sekarang ramai wartawan tunggu kita di bilik mesyuarat. Macam mana ni? Hana, Profesor Syed, korang sedia belum? Sudah sedia. Kamu semua, Alita, Kabar dalam talian itu benar. Saya harap semua jangan percaya kabar angin di luar. Bos, Tuan Iskandar, kabar dalam talian itu benar.
Chip kamu, bukan ciptaan asli sendiri? Profesor Syed mencuri teknologi negara MR? Weda kata chip kamu, bukan ciptaan sendiri. Apa penjelasan kamu? Weda yang mencuri. Teknologi Ray. Malah mereka yang salahkan kami. Mereka fitnah Profesor Syed. Ini buktinya. Maksud Tuan, negara MR curi teknologi negara naga? Betul. Ini data eksperimen saya. 2 tahun lalu. Pada masa itu, nama pena saya ialah Ray. Diterbitkan dalam Jurnal Negara MR. Lihatlah. Sekarang, komen langsung terapung berubah. Semua sokong kami, Nurani Farid dan Chip Negara Naga. Bagus sekali. Tahniah, kita menang lagi. Bos, pesanan dari seluruh dunia semakin banyak. Kapasiti pengeluaran tak cukup. Terima kasih Perdana Menteri. Saya putuskan, serahkan teknologi chip Nurani Farid kepada negara. Bagus. Ada semangat kebangsaan. Syarikat negara naga yang baik. Negara putuskan, berikan Nurani Farid barisan pengeluaran terbaik. Gerakan semua sumber negara untuk hasilkan chip negara naga. Hebat! Tahniah, hos. Nilai kebahagiaan pekerja terkumpul, melepasi 50,000. Kumpulan Nurani Farid dinaik taraf kepada syarikat bertaraf khas, modal berdaftar 6 bilion 500 juta ringgit. Hadiah misteri muktamad terbuka. Pangkalan Marikh. Semua, seterusnya, marilah kita bersama menuju lautan bintang dan masa depan luas, biar teknologi negara naga menerangi seluruh alam semesta.